Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Suzilahni binti Supardi dari kelas Pendidikan Jasmani 1. Hari ini saya akan membentangkan mengenai isu-isu pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan di sekolah. Okey, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ialah antara komponen yang amat penting dalam kurikulum pendidikan di negara kita bagi melahirkan generasi dan insan yang sihat tubuh badan dan cergas berdasarkan penekanan melalui aspek perkembangan kognitif, afektif, psikomotor dan juga kecergasan fizikal yang seimbang. Walau bagaimanapun dapat dilihat bahawa pelaksanaan bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan masih kurang diberi perhatian tak kira dari segi pihak sekolah, ibu bapa maupun murid-murid kerana persepsi mereka terhadap mata pelajaran ini yang dianggap tak penting. Oleh itu, bagi mengkaji dan membincangkan isu-isu dan kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mata pelajaran ini berdasarkan beberapa faktor, serta beberapa jalan penyelesaian turut dibincangkan bagi mengatasi isu-isu yang berbangkit ini supaya pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Selain itu, pembentangan saya ini juga berkaitan dengan isu-isu pelaksanaan subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan semasa proses PDPR. Kenapa terjadinya PDPR? Kerana COVID yang melanda menyebabkan berlakunya impak yang besar termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, KPM mengeluarkan arahan supaya melakukan proses PDP dijalankan secara dalam talian. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu pelaksanaan PJ dan PK ni. Okey, kita terdapat kat sini kita ada 5 faktor. Antaranya ialah yang pertama pentadbir sekolah, di mana pentadbir sekolah dia tak memainkan peranan dalam pengagihan sumber tenaga mengikut option dan berkelayakan mengajar mata pelajaran ini kerana menganggap mata pelajaran ini tak penting jadi boleh diajar oleh sesiapa saja. Selain itu, peruntukan kewangan juga untuk pembangunan mata pelajaran ini diambil untuk kegunaan pembangunan sekolah ataupun untuk kegunaan lain. Selain itu dari segi faktor guru di mana mata pelajaran ini diajar oleh guru yang bukan option kerana ketandusan guru option PJ dan PK di sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga beranggapan sesiapa saja boleh mengajar mata pelajaran ini memandangkan tiada unsur peperiksaan. Selain itu, pendekatan mengajar mengikut kehendak guru bukan kehendak kurikulum kerana kurang kemahiran mengenai apa yang hendak diajar. Guru bukan option PJ dan PK atau sains sukan, dia tak menghayati ataupun memahami hasrat, objektif dan juga matlamat kurikulum PJ dan PK. Dan akhir sekali ialah pengajaran guru bukan option PJ dan PK bersifat ikut apa yang saya suruh buat berbanding pengajaran yang berpusatkan bagaimana nak lakukan dan mengapa perlu lakukan kemahiran itu. Kerana mereka tak tahu apa yang patutnya mereka ajar, jadi mereka mengajar sambil lewa. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor murid di mana jika dapat dilihat penglibatan murid-murid dalam aktiviti fizikal masih di tahap yang rendah dan juga pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ini kurang diminati oleh murid-murid kerana mereka menganggap mata pelajaran ini tak penting. Mata pelajaran ini juga tidak mempunyai nilai akademik dan hanya permainan semata-mata. Itulah anggapan murid-murid terhadap mata pelajaran ini. Selain itu, dia menggunakan pelbagai murid-murid juga cenderung untuk menggunakan pelbagai alasan untuk tidak menyertai atau melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang oleh guru. Sebagai contoh, ketika guru suruh lari atau apa, murid cakap, cikgu saya penat lah, saya ada semput, saya ada batuk. Dia orang akan membuat pelbagai alasan walaupun mereka sebenarnya tak ada semput, tak ada apa. Sebab itu saja alasan untuk mereka tak melibatkan diri dalam aktiviti yang guru dah rancang. Okey, seterusnya faktor ibu bapa. Ibu bapa menganggap mata pelajaran ini tak penting untuk dipelajari oleh anak-anak mereka. Selain itu, mata pelajaran ini juga membuang masa kerana murid-murid kan dah ada aktiviti kurikulum. Jadi mengapa perlu belajar lagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni? Jadi murid-murid dia tak diberi sokongan oleh ibu bapa supaya menyertai aktiviti PJ dan PK kerana ibu bapa menganggap topik yang diajar dalam mata pelajaran ini tidak bersesuaian. Contohnya topik mengenai sistem reproduktif dan sebagainya. Selain itu, kebimbangan ibu bapa terhadap risiko kecederaan kerana aktiviti PJ memerlukan aktiviti fizikal. Jadi mereka takut jika anak-anak mereka akan mendapat sebarang kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal yang disuruh oleh guru. Okey, dan akhir sekali ialah kemudahan infrastruktur dan juga peralatan di mana kekangan dari segi kawasan padang yang luas untuk melakukan aktiviti beramai-ramai kerana faktor nilai hartanah yang tinggi menyebabkan kawasan sekolah menjadi sempit. Jadi kebanyakan sekolah sekarang, anak-anak sekolah di kawasan bandar, kalau kita perasan sekolah-sekolah tu semua kebanyakannya tak ada padang ataupun kalau ada padang pun padang dia sempit.
Okey, selain itu, tiada kemudahan bersukan dan bersenam terutamanya di sekolah luar bandar. Kerana sekolah luar bandar biasa fasiliti dia kurang sikit lah. Kemudian tiada kemudahan gelanggang permainan dan sebagainya untuk digunakan semasa proses PNP. Okey, jika tak ada gelanggang permainan, bagaimana kita nak lakukan sesuatu kemahiran mengenai sesuatu permainan? Macam contoh, kita tak ada gelanggang kita tak ada gelanggang bola jaring ataupun bola tampar. Jadi macam mana kita nak buat kemahiran bola tampar atau bola jaring tu sedangkan kemudahan gelanggang tu tak ada. Okey, selain itu peralatan tidak mencukupi kerana jumlah peruntukan digunakan untuk tujuan yang lain. Okey, biasanya peralatan yang tak cukup peralatan yang tak cukup kerana duit yang diperuntukkan untuk beli peralatan tu dibuat pihak pentadbir guna untuk buat benda lain. Dan juga peralatan dan kemudahan yang telah rosak tidak dibaiki dan tidak diselenggara dengan baik menjadikan mencetusnya kebimbangan kerana tidak selamat untuk digunakan. Kita pergi kepada artikel pertama, di mana melalui artikel ni, masalah yang timbul seperti yang saya dah terangkanlah sebelum ni, ramai pihak mengambil mudah dan menganggap mata pelajaran ini tak penting. Lebih-lebih lagi di musim PDPR ni, ada sesetengah sekolah yang memasukkan terus subjek ni daripada terlibat dalam proses PDPR, dan ada sesetengah sekolah dia mengurangkan lagi jam waktu PNP bagi subjek ni, contohnya seminggu hanya 30 minit sahaja. Dan ada sesetengah sekolah yang diarahkan oleh pentadbir untuk menjalankan proses PNP secara luar talian, bukan dalam talian, iaitu melalui Google Meet. Jadi hal ini menyebabkan kita sebagai guru-guru tak boleh nak mengikuti perkembangan murid secara menyeluruh kerana kadang-kadang tugasan yang kita berikan secara offline tersebut tidak dilakukan oleh murid-murid dan pembelajaran dilihat tak dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, dalam artikel ini juga dia menerangkan bahawa hanya 6 hingga 30% saja guru option yang mengajar subjek ini. Selebihnya ialah mana-mana guru untuk melengkapkan jam pengajaran mereka. Jadi dapat dilihat bahawa mata pelajaran ini agak terpinggir kerana mereka menganggap mata pelajaran ini tak penting untuk dilaksanakan di sekolah. Okey, kita pergi kepada artikel yang kedua pula. Artikel kedua ni dia berhubung dengan isu yang hangat pada masa kini, iaitu kes adik Ain Husniza dan juga guru PJ ni di mana tindakan saman menyaman. Okey, dapat dilihat bahawa subjek ini sebenarnya agak sensitif. Jadi kita sebagai guru harus bijak dan pandai dalam perkongsian maklumat dan penyampaian sesuatu maklumat supaya tidak disalahertikan oleh pelajar-pelajar. Ini yang terjadi kepada Ain Husniza. Mungkin dia salah erti tentang apa yang cikgu tu ingin sampaikan. Seperti yang kita tahu dalam subjek pendidikan kesihatan terdapat topik reproduksi, pengantunan seksual dan macam-macam lagi. Jadi jika kita tak dapat menyampaikan maklumat dengan betul dan tepat, dikhawatiri akan memberi persepsi yang salah. Kemudian murid-murid pulang ke rumah dan mengadu kepada ibu bapa mereka dan perkara ini akan berpanjangan. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada isu-isu pelaksanaan mata pelajaran ini semasa PDPR, iaitu apa yang kita sedang lalui sekarang. Okey, yang pertama, kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital kerana semasa PDPR biasanya kita akan gunakan medium Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Jadi, bagi guru-guru muda mungkin tak ada masalah untuk meneroka penggunaan digital ni, tapi bagi guru-guru yang senior ataupun yang sudah berusia mungkin akan mengalami sedikit kesusahan dalam penerokaan penggunaan dan pengaplikasian digital ini. Okey, kemudian yang kedua ialah tiada peralatan yang lengkap untuk menjalankan PDPR, di mana guru dan murid belajar dalam talian. Jadi susah untuk melakukan kemahiran yang patut dipelajari berbanding pendidikan kesihatan yang belajar menggunakan teori, tetapi pendidikan jasmani pembelajaran yang berasaskan kemahiran. Contohnya macam balingan asas, dia menggunakan objek berbentuk rod, lepis, spera dan sebagainya. Guru-guru dan murid tidak mempunyai peralatan yang lengkap untuk proses PNP secara dalam talian. Jika secara bersemuka peralatan-peralatan tersebut sudah tersedia ada di sekolah tapi di rumah agak terbatas. Okey, kemudian kita pergi kepada ketiadaan peranti ketika proses PDPR menjadi isu yang sangat besar kerana terdapat murid yang kurang berkemampuan. Jadi terjadinya kes murid tercecer kerana tidak dapat mengikuti PDPR. Seterusnya ialah sikap pelajar ketika sesi PDPR berlangsung, di mana kadang-kadang murid dia tak fokus kerana dia berada di rumah. Persekitaran mereka yang cenderung dalam gangguan-gangguan murid, contohnya televisyen, suasana di rumah yang bisa dengan adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang murid juga dia tak mahu memberi respon ketika dipanggil dan mematikan kamera. Mereka cuma buka tapi mereka tiada di depan gadget untuk mengikuti PDPR. Hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran.
Okey, seterusnya kita pergi kepada cadangan penambahbaikan pelaksanaan mata pelajaran ini dalam proses PDPR. Okey, yang pertama, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas untuk proses PDPR di mana guru boleh gunakan aplikasi yang paling mudah. Contohnya WhatsApp dan Telegram bagi guru-guru yang tak mahir menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Jadi mereka dapat memberikan tugasan-tugasan ataupun info-info maklumat-maklumat dalam WhatsApp ataupun Telegram berbanding menggunakan Google Meet ataupun Google Classroom. Selain itu, guru perlu menguasai aspek teknikal. Contohnya, guru perlu meneroka setiap medium untuk digunakan semasa proses PDPR supaya boleh gunakan banyak bahan bantu mengajar. Yang ketiga, guru menggunakan aplikasi yang bersifat fleksibel supaya dapat memudahkan guru-guru dan pihak ibu bapa serta murid untuk mengakses pada bila-bila masa dan mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Akhir sekali ialah guru perlu memberi ruang dan peluang kepada murid supaya guru-guru lebih memahami dan kenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam proses PDPR kerana kadang-kadang murid-murid mempunyai masalah teknikal. Jadi guru-guru perlu kenal pastilah apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid supaya dapat mengelakkan masalah keciciran.